الشريك لا شريك اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kokohkan kesabaran kamu, dan tetaplah kamu dengan mengikat diri kamu kepada Allah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi golongan yang beruntung, golongan yang berjaya. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 200. Al-Baqarah ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang berbahagia dan hormati Datuk Pengurusi Tuan Kuasa Pengurusan Masjid Bangsa dan seluruh Tuan Kuasa Pengurusan Masjid, berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam kita pada pagi ini Tuan Bilal, dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah subuh di pagi yang penuh barakah bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1444 Hijriah. Alhamdulillah, di pagi ini, di pagi yang penuh ketenangan, tenangnya Syawal pagi ini dalam suasana hari yang penuh keberkatan, di saat
Rakan-rakan kita sedang berkumpul di Tanah Suci Makkatul Mukarramah dalam suasana menanti saat untuk mereka bergerak ke Arafah menyambut hari Tarwiyah esok, dan kemudian berwukuf dari Selasa nanti. Dan kita juga dalam kesempatan yang sama, walaupun tidak mengerjakan ibadah haji tahun ini, kita berada dalam situasi yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan, kerana kita berada pada hari-hari Zulhijjah. Hinggalah hari ini kita dah masuk hari ke-6 Zulhijjah, yang pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala beri jaminan kepada hambanya, barang siapa yang menyempurnakan hari-hari Zulhijjah 10 pertama ini dengan amal salah kepadanya, Allah pasti memberikan ganjaran yang setimpal, ganjaran yang begitu besar. Sekalipun kita tidak berada pada Arafah pada hari wukuf nanti, atau tidak berada di hari di Makkah pada hari-hari yang penuh keberkatan ini, sandaran kita yang paling utama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah fi hadhil ashr. Yang bermaksud, tidak ada satu amalan yang Allah paling suka dilakukan oleh hambanya dalam bentuk amal salih melainkan pada hari 10 pertama Zulhijjah ini. Menunjukkan kepada kita bahawa betapa Allah menawarkan kepada kita, Allah tenderkan satu peluang besar kepada kita, tender terbuka, yang tak ke Mekah boleh masuk ke dalam tender tersebut, yang di Mekah petah lagi, yang tak buat haji boleh masuk ke dalam tender tersebut, yang menanti masa nak wukuf pun boleh masuk ke dalamnya, tanpa Allah membeza-bezakan kita. Allah Maha mengetahui saat bila mana Allah wajibkan ibadah haji. وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ. Allah perintah supaya buat haji. Tak semua orang berkemampuan melakukannya. Al-istita'ah itu sesuatu yang membezakan kita. Ada orang harta ada, badan tak sihat, tak boleh ke Mekah. Ada orang yang badan fit, cantik, sihat, walafiat, harta tak cukup, tak boleh ke Mekah. Ada orang harta cukup, fizikal cukup, tapi ada halangan yang lain, istita'ah tak sampai kepada peringkat seperti tak boleh ke Mekah. Maka dalam hubungan ini Allah Maha mengetahui, kerana Allah Maha pencipta, Maha berkuasa, alimun khabir tentang hambanya. Maka Allah berikan ruang yang lain kepada hambanya yang tak mampu, yang tak kesempatan, yang tak istita'ah. Allah beri peluang kepada kita. Apa peluang di antaranya? Inilah hari-hari yang disebut sebagai ayyamul ashr, 10 pertama daripada hari dan malam Zulhijjah ini. Ini satu tender terbuka. Kalau tender dunia, tak semua boleh masuk. Yang boleh masuk orang yang ada kecukupan, ada kelayakan, dan tender pula terhad. Bukan semua dapat, hanya mungkin seorang dua yang dapat. Yang minta 1,000, 2,000, puluhan orang dapat seorang dua, terhad. Tetapi Allah tenderkan amal dalam bentuk macam ini, terbuka. Semua orang berpeluang untuk masuk ke dalam peluang amal soleh ini secara terbuka, dengan ilmu,
dengan iman, dengan zikir, istighfar, dengan doa, dengan munajat, dengan taubat, dengan istighfar, dengan qiyam, dengan tahajud, dengan bersedekah, dengan derma, dengan tunaikan ibadah yang sunat sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang saya sebutkan ini sekadar mukadimah untuk mengajak diri saya dan tuan-tuan, peluang ini adalah peluang keemasan. Peluang yang jangan kita merasakan seolah kita sempit. Ruang dan peluangnya tidak sebagian rakan kita di Makkatul Mukarramah yang akan wukuf di Arafah besok atau lusa dalam keadaan mereka berpeluang besar untuk meraih segala-galanya benar. Kerana hari Arafah ini khair doa yaum Arafah, sebaik-baik doa hari Arafah. Dan Allah sedia mengampunkan dosa orang wukuf di Arafah secara total, secara cash. Itu kelebihan mereka yang datang ke Mekah. Tetapi tidak jadikan kita kurang kelebihannya sekalipun tidak ke Mekah. Dengan syarat tadi dengan hari-hari yang seberkat ini, masuk hari ke-6 pagi ini, maka marilah sama-sama kita ambil kesempatan segera. Jangan tangguhkan peluang yang ada. Yang mana nak menyumbang hari ini, sumbanglah semaksimumnya, penuh keikhlasan. Yang nak beristighfar, istighfarlah dengan semaksimumnya, dengan air mata, penuh kehibaan, penuh kesedihan. Yang nak buat apa amal salah, buatlah penuh keikhlasan. Saya termasuk yang bercakap, tuan-tuan kita semua, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Catatan amal kita nanti akan Allah buktikan di padang mahsyar. Di saat kita bangkit nanti, yang datang ialah kebaikan dan kemuliaan hasil daripada ibadat kita di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Dengan tidak kita melupai satu di antara kemuncak dalam 10 pertama Zulhijjah ini, ialah berpuasa pada tarikh 9 Zulhijjah, iaitu berpuasa sunat pada tarikh 9 Zulhijjah. Untuk di lokasi kita di Malaysia ini, kita berpuasa pada Rabu bersamaan 9 Zulhijjah, kerana kita ikut matlak kita. Jadi di Malaysia kita ikut lokasi kita, dan pada 9 Zulhijjah Rabu lusa nanti ambil kesempatan. So Nabi bersabda, ahtasibu 'ala Allah siyamu yaumi arafati, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allah. Sabda Nabi sallallahu, aku berkira-kira dengan puasa Arafah 9 Zulhijjah itu, Allah akan ampunkan dosa kamu sebelum dan selepasnya. 2 tahun rempoh masa Allah ampunkan dosa kita dalam 2 tahun, maksudnya yang lepas, yang sekarang. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, pada hari Arafah nanti 9 Zulhijjah, kita perkemaskan lagi dengan kemahuan kita yang penuh keinsafan. Walaupun dalam keletihan, kita cari kekuatan. Dalam kepenatan, cari kekuatan keazaman. Kenapa? Sebab kata Yusuf Al-Qaradawi rahmatullahi alaihi, detik dan saat yang begitu besar, yang tidak mungkin berulang kali kedua ketiga, maka rugilah bagi mereka yang tidak mengambil peluang tersebut. Jadi peluang ini, kalau Allah takdir kita hidup lagi pada hari 9 Zulhijjah lusa, maka ini peluang keemasan kita. Nak meratap, nak menangis, nak bermohon, nak bersedekah, nak derma, nak berzikir, tasbih, tahmid, segala-galanya. Kalaulah di saat di hari Arafah sahabat kita sedang berada dalam pakaian yang ihram, sedang beribadat dalam suasana penuh keinsaf daripada Arafah, munajat pada Allah, kita pun pada hari tersebut kita berpuasa dengan kita jaga waktu salat, jaga waktu ibadat dengan zikir tasbih sepanjang hari. Mudah-mudahan apa mereka dapat daripada Arafah, kita capai juga pada masa yang sama, dengan tak ada titik beza. Yang membezakan hanya lokasi saja. Mereka di Arafah, kita di Bangsa. Mereka di Arafah, kita di Kuala Lumpur. Tapi Allah Maha Kaya. Allah tidak akan mengurangi kelebihan pahala bagi hambanya, dengan syarat
mereka yang ingin kepada pahala, mereka yang ingin kepada keredaan, dan mereka berhasrat untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Saya panjangkan perbincangan awal ini sebab apa tuan-tuan? Dengan harapan penuh keinsafan saya bercakap ini kerana saat yang kita ada sekarang ini, dah masuk 6 Zulhijjah ini, adalah peluang keemasan amat besar tendernya Allah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah antara mukadimah saya pada pagi ini, bersabit dengan puasa Arafahnya, termasuklah ibadat dalam tempoh 10 hari pertama ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelebihan demi kelebihan, keberkatan demi keberkatan, kebaikan demi kebaikan yang tak ada sempadannya, tak pernah berhenti kebaikan kerahmatan, seumpama air yang mengalir yang tak pernah terhenti walaupun sesaat, bahkan terus mengalir sampai bila-bila. Itulah ibaratnya kita dengan pahala dan sebagainya. Kerana pahala ni kalau ikut kepada pandangan para alim ulama salafun as-salah, termasuklah yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, dikata biarlah pahala itu pahala yang menghidupkan, yuhyi, menghidupkan kehidupan kita. Batu Nabi Islam ni tuan-tuan, selama-lamanya lah kita tidak akan mati dengan pahala. Kita boleh mati dengan nyawa kita. Oksigen ni Allah akan ambil bila-bila masa, terhenti, habis. Kita akan meninggal dunia sebab oksigen kita terhenti, nyawa terhenti. Tetapi pahala tak akan berhenti pahalanya. Nyawa pahala ni dia tidak akan berhenti, terus mengalir, berjalan. Sekalipun si mati dah mati puluhan tahun, hatta ratus tahun pun, kebaikan si mati yang buat pahala ini akan mengalir dan terus mengalir sampai kiamat. Itulah kelebihan. Batulah kecintaan kepada pahala ini antara sebahagian daripada program dari sebuah kehidupan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari orang beriman di antara ialah meraih pahala cara berterusan. Bahkan dalam hubungan ini kita dapati Nabi SAW jelaskan secara tuntasnya bagaimana kalau kita nak jadikan hidup ini dalam keadaan pahala yang tak pernah mengurangi, bahkan berterusan sampai bila-bila. Sebagai contoh dalam hadis daripada Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Hadis ini cukup cantik untuk kita ingati dan jadikan sebagai dari kehidupan seharian kita. Kalau kita berhasrat untuk jadikan pahala ini terus mengalir, sekali dah mati kita dah ratus tahun, dia mengalir sampai bila. Saya nak ringkas sajalah semakin saya kufukan pada ayat Quran tadi, Al-Baqarah 200. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah, Ibnu Majah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi, inna mimma yulhiqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Ada amalan tertentu yang akan iringi si mati. Si mati, tetapi akan iring dia sampai bila-bila. Si mati, dia mati, habislah dia dengan dunia, selesai. Dia mati, tapi ada pahala akan iring dia sampai hari kiamat, sampai pada masyar. Tak pernah berhenti pahala ini. Ini benda yang pelik dalam Islam. Pelik tak pelik, itu Allah pun jaminan kepada kita. Banyak di antaranya ialah Nabi sebut kepada kita, di antaranya banyak antara ialah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Kerana kita belajar ilmu dan kita beramal dengannya, kita sebarkan ilmu. Dan memanglah kita dengan ilmu ni tuan-tuan satu benda yang besar. Dan kita belajar, kita faham. Dah kita faham, kita beramal. Dah kita beramal, itulah nyawa kita yang akan berkekalan. Kita mati, tapi dengan ilmu kita belajar, kita beramal, dia akan kekal. Sementarahan pula kita buat apa? Kita buat benda-benda yang bersifat kebaikan dengan sedekah, derma, infak, macam-macam. Contohnya, lalu dengan sebab kita infak, derma, sedekah tadi, yang kita sumbangkan itu tak berhenti pahalanya. Kita dah mati,
tapi kita sumbang dalam bentuk infak sedekah, membantu orang miskin, orang kelaparan, membantu proses buat kebaikan macam-macam, tak akan mati. Bermakna kita meninggal, amal kita akan mengalir seumpama air mengalir, tak pernah berhenti sampai kiamat. Ini sebagai contoh hari yang panjang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, balik kepada ayat yang saya cuba nak tadabburkan, kupas pada pagi ini. Tadi mukadimah tadi setelah bacakan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 200. Pendek saja ayatnya tapi panjang huraiannya kalau dikupaslah. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kukuhkan kesabaran kamu dan ikatlah hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu menjadi golongan yang beruntung, golongan yang berjaya, golongan yang beroleh kemenangan si Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan semua, ayat ini ringkas tapi padat. Secara tuntasnya, dalam kehidupan beragama kita nak melayari sebuah kehidupan yang membahagiakan, bukan mencelakakan. Kehidupan yang memenangkan kita, bukan mengalahkan kita. Kehidupan yang membawa kejayaan, bukan kegagalan. Ini pelayaran kehidupan kita. Daripada alam kita hidup di alam dunia hingga alam mahsyar nanti. Dalam hal ini Allah tak beri kita panduan bagaimana kita nak ikuti jalan-jalan tersebut supaya menang bukan gagal, berjaya bukan tewas, bahagia bukan celaka. Antara ayat inilah dia, Al-Baqarah ayat 200. Boleh ingat dengan mudah tu. Baqarah ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala menukil kepada kita dengan peringatan yang menarik sekali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberitakan satu khabar yang begitu indah dan tetap indah selama-lamanya dengan menyeru kepada kelompok hambanya yang menang bukan gagal. Siapa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Al-Imam At-Tabari radhiyallahu anhu rahmatullahi wasallam, ulama tafsir, kalau kita baca Quran dapati ayat yang berkata ya ayyuhallazina amanu, ayat yang berbunyi wahai orang-orang beriman. Kata Imam At-Tabari, bila Allah itlaqkan, itlaq dengan makna Allah menyebut perkataan orang yang beriman, itu makna apa tuan-tuan? Itu bermakna Allah mengangkat darajah kedudukan di kalangan hambanya dengan panggilan yang mesra, wahai hambaku yang beriman. Itu satu panggilan yang diitlak dalam bentuk sayang kasih cinta, al-mahabbatu, sayang kasih dengan peringatan, dengan ucapan wahai hambaku yang beriman. Ini jarang kita dengar daripada kupasan ulama tafsir, melainkan Tabari sebut begitu. So apa kata Tabari? Panggilan-panggilan yang bersifat sayang kasih dia macam tu sifatnya. Macam kita jugalah agak-agaknya dalam hubungan kita dengan keluarga ke anak-anak ke, kita panggil nama dengan panggil gelaran tertentu.
lain. Anak kita namanya apa dia? Namalah katakan Ahmad. Mudahnya Ahmad. Kita panggil apa kat dia? Panggilan yang menyeronokkan, yang melambang kita memang seronok, sayang, kasih. Kita panggil apa? Buah hati mama contohnya. Ataupun kita kata kepada si Ahmad, anak kita ini, dengan kata-kata sayang contohnya. Tak panggil nama Ahmad, tapi kita panggil dengan perkataan yang menggambarkan cinta sayang kasih. Ini apa tanda, tuan-tuan? Ada satu keterkaitan al-alaqah yang bersifat mahabbah antara kita dan anak kita. Allah Azza wa Jalla, kata At-Tabari, bila disebut ya ayyuhallazina amanu, itu satu panggilan mesra. Selayaknya Allah panggil boleh saja ya ayyuhan nas, hai manusia, dan ayat Quran pun begitu. Tapi Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman kepada aku. Allahu Akbar. Betullah di hari akhirat nanti, sampailah ketika saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan panggil kita dengan panggilan-panggilan yang lebih mesra lagi. Contoh dalam hadis daripada Imam At-Tirmidzi, bila Allah kumpulkan di padang mahsyar semua hambanya, Allah bertanya, ainal mutahabbuna bijalali, di mana hambaku yang dulu berkasih-kasihan kerana membesarkan aku? Ainal mutahabbuna bijalali, nu di pada mahsyar. Saat semua kita dikumpulkan, Allah mula panggil hambanya dengan panggilan lebih mesra. Ainal mutahabbuna bijalali, di mana hambaku yang dulu berkasih sayang kerana aku. Maksudnya apa? Dia tunduk, dia patuh, dia dengar perintah aku, dia buat apa aku perintah suruh. Di mana mereka ini? Kalau tak tahu, tapi dia panggil dengan panggilan yang mesra. Lalu kata Nabi SAW, ketika itulah hamba Allah yang beriman, yang Nabi sendiri membawa kita, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah dengan maksud bertemu Allah, dengan situasinya penuh dengan kerahmatan, penuh dengan keamanan, penuh dengan keserokan, penuh dengan segala pintu kebahagiaan. Banyak panjang cerita dalam hadis tersebut, disebutkan Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi. Tuan-tuan sekalian, jadi apa cerita kita pada pagi ini? Yang pertama sekali, antara ciri yang boleh menyelamatkan kita dan boleh membahagiakan kita untuk kita mendapat nikmat keimanan tadi sebagai orang beriman, yang pertama ialah Allah berfirman, asbiru, bersabarlah kamu. Tuan-tuan sekalian, kita kadang-kadang tak perasan, mungkin tak perasan, ataupun kita perasan tapi tak sampai tahap kita betul-betul menginsafi. Saya pun tak berapa nak memahami, tapi baca tafsir, tengok ayat, tengok benda macam, kita mula faham sesuatu. Sebab dalam agama ini, kunci yang utama ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab As-Sabr. Boleh tengok dan boleh baca. Kunci utama dalam hidup beragama, kata Imam Al-Ghazali, bahkan di kalangan ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa kunci utama kita adalah sabar. Ibadat ini, tuan-tuan, kalau tak sabar, tak akan berlaku. Buat benda yang baik, kalau tak sabar, tak akan tercapai. Nak meninggal kejahatan, kemaksiatan, kalau tak sabar, berterusan dalam kejahatan yang menyeronokkan. Ada ujian mendatang, sakit demam, keluarga diuji, kita diuji dengan sesuatu yang musibahnya sifat macam tu, tak sabar, kita menjadi orang yang bercakap di luar batas agama, komen, kenapa aku diuji, orang sihat, kenapa aku diberi bencana, orang tak kena, kenapa aku disusahkan, orang lain senang. Akan datang ungkapan-ungkapan melambangkan kita tak seronok, kita komen Allah macam-macam. Dalam urusan kita dalam dunia hidup ini macam tu.
Saya suka bagi contoh yang agak simple. Ini contoh saya lah, nak cakap lebih tak pandai. Kesabaran awal pagi ni pun dah mencabar kita. Dalam diri orang beriman, sepatutnya dan memang sepatutnya dia tahu jam subuhnya tiap hari sampai ke mati, itulah jamnya. Ada waktu 5.52, ada masa 5.55. Anjakan itu berlaku tak panjang pun, mungkin seawal 40 pagi pada hari tertentu, pada minggu tertentu. Tapi yang pentingnya dia faham jam subuhnya itulah jamnya. Katalah mudah untuk tempoh sekarang 5.23 pagi. Tetapi kerana kesabaran dalam beribadat tidak ada, dianggapnya waktu ini waktu menyusahkan, waktu nak berehat panjang, waktu penat badan untuk bangkit awal pagi, waktu nak menjajah. Maksudnya dia tak sabar untuk bangkit jam 5. Itu tak sabar. Sebab ada keutamaan yang lain yang dia rasa perlu dia utamakan. Apa dia? Rehat, sono, nak tidur lama contohnya. Kan tubuh penat, kena tidur lama sikit. Tapi orang yang sabar dengan perintah Allah Azza wa Jalla, ia meletakkan jam subuh 5.23, bukan tuan imam masjid bangsa. Ia meletakkan waktu subuh 5.23, bukan imam masjid negara. Ini bukan kerja AJK, bukan kerja tu imam. Kita subuh minggu ni 5.20 wajib semua kena mari. Kalau tidak, kena. Minggu depan kita ubah sikit 5.53. Bukan. Kan menentukan matlak anak bulan matahari itu Allah Azza wa Jalla. Jam subuh sekian waktu, jam asar sekian waktu. Kan dia pencipta kepada semua itu. Saya sebut ini sebagai contoh, saya lah nak bagi contoh lebih tak pandai. Jadi orang yang sabar dalam hidup dia tahu, aku letih ke, penat ke, sibuk ke, hatta aku sakit macam mana pun, bila sampai waktu lillahi ta'ala yang boleh datang, yang sakit sekadar dia buat apa dia mampu buatkan. Dia tak larat nak jalan jauh, dia buat apa dia mampu buat di lokasi dia berada. Dia tak bergerak dah. Tapi orang yang ada kekuatan sabar ni tuan-tuan, dia akan rentasi segala dengan ini hubungan kita dengan sabar. Sebab itulah rupa-rupanya tuan-tuan, sabar ini satu benda kita kena minta. Apa kita kena minta? Rekodkan tuan-tuan semua dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 250. Al-Baqarah tadi 200. Balik kepada Al-Baqarah sama, buka Quran ayat 250. Untuk ayat kemudian. Rupa-rupanya dalam Al-Baqarah 250 Allah perintah kita minta dengan Allah kesabaran, minta dengan Allah. Sabar ini bukan benda yang boleh berlaku dengan mudah. Usahalah, tapi kena minta dengan Allah Azza wa Jalla. Allah campakkan pada kita kesabaran. Apa ayatnya? Buka Al-Baqarah 250. Ini antara sebagian doa yang kita kena amalkan. Ini doa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini antara doa Al-Quran. Allah ajar kita supaya baca. Betul, satu rahsia besar dalam Al-Quran ni tuan-tuan ialah kita bertemu dengan doa-doa yang Allah ajar kita baca. Banyak doa yang Allah ajar hamba dia baca dalam Al-Quran. Banyak tuan-tuan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ini masalah keluarga. Minta keluarga bahagia, selamat, beriman, minta dengan dia, kata aku, kata Allah. Pelik tuan-tuan. Pelik tak pelik? Sebab Allah ni maha kaya dengan kepelikan. Sebab Allah nak jadikan hambanya menang, bukan gagal, berjaya, bukan kecundang. Itulah Allah Azza wa Jalla. Dia beri kita jalan. Kamu nak dapat kejayaan, ini caranya, minta dengan aku.
Allah pasti doa pula tu tak tiada. Macam-macam doa tuan-tuan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir, kita minta Allah ampunkan kalau kita buat zalim padanya, minta Allah macam-macam. Rabbana atina, macam-macam tuan-tuan. Di antara doa ni lah Al-Baqarah 250, Allah minta kita mohon kesabaran daripadanya. Rabbana afrigh alaina sabran, wahai Tuhan kami, limpah atas kami kesabaran. Ni kami, wahai Tuhan, amat berharap Engkau berikan kami kesabaran dalam hati kami, dada kami, amalan kami, hidup kami. Tolong ya Allah, sebab kami tak mampu nak bina kesabaran secara kekuatan kami ada, tak mampu. Jadi bila Allah tolong kita, Allah beri bantuan kepada kita dengan kesabaran tu, insya-Allah kesabaran kita terbaik. Bukan semata kita cipta kesabaran, tapi Allah beri. Tengok tuan-tuan, saya tak tahu kata apalah, saya sempat menyemak beberapa tulisan sekadar mampulah, tak ada kemampuan sangat, tapi sekadar mampu. Saya dapati ada satu perbincangan menarik dalam hal ini yang disebutkan oleh salah seorang penulis lama, seorang tokoh besar dalam bidang tafsir, iaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillah. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi, dia catat, saya ingat yang mencatat anak murid dia, bukan dia, sebab dia tafsir Al-Quran, dia dengari anak murid, mereka buat catatan. Itu yang saya fahamlah, disebutkan dalam bentuk tulisan tentang isu minta sabar tadi. Menariknya kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, tak silap ingatan saya, dia meninggal tahun 1988. Tak silap ingatan saya, tapi agak terkini lah. Ini ulama Mesir yang terkenal, meninggal tahun 88, 1988, maknanya 45 tahun yang lepas. Allah yarhamuhu, Allah maghfir lahu warhamu afu. Tokoh besar dalam bidang tafsir di Mesir. Siapa-siapa yang boleh bahasa Arab, boleh Google pun, tulis saja tafsir Asy'arawi, keluar macam-macam tafsiran beliau dalam Al-Quran itu penuh dengan, tapi antara benda yang susah sikit kerana dia banyak berlahjah dengan slang Mesir, lahjah Mesriyah. Dia tidak jarang dengan bahasa Arab yang fusha Mesir, tapi tak perlu orang yang tahu bahasa Arab boleh faham. Saya nak ungkapkan sikit masalah daripada sudut apa maksud yang boleh sebut ini tentang persoalan mohon kesabaran. Menarik, ringkas padat. Dia kata apa? Dia kata, bila kita minta kepada Allah kesabaran, maknanya kita minta satu benda yang paling mahal. Mahal kok mana? Dia kata, mana tidak mahalnya? Sebab kita minta daripada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan beri sesuatu bukan benda mahal. Benda murah tak ada. Sebab itulah kata beliau, kesabaran mahal itu bila kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah beri dengan cara yang paling mahal sekali. As-sa'rul ghali, harga paling mahal. Apa yang mahalnya? Benar kata beliau, seorang yang sabar dalam hidup beragamanya, hasil daripada anugerah Allah Azza wa Jalla, itulah pintu keselamatan yang utama baginya.
Orang yang dapat kesabaran Allah beri, itulah pintu utama baginya. Dia buat satu contoh yang simple. Apakah tidak mahal kesabaran itu? Bila seorang hamba Allah benar-benar mampu buat apa disuruh, tinggal apa dilarang, dan bersabar atas ujian. Tak mahal ke tuan-tuan? Dia tanya kita balik dalam ucapan itu, dalam ungkapan itu, catatan macam itu. Tak mahal ke? Kita membuat apa Allah suruh, tinggal Tuhan larang, dan sabar ujian yang menimpa. Tak mahal ke tuan-tuan? Mahal. Cuma nak rasa mahal tak mahal, kena beramal lah. Benda mahal tak guna pakai, tak rasa kemahalannya. Betul mahal, benda mahal ini kalau simpan tak jadi. Akhirnya menjadi arkib sajalah, diarkibkan dalam museum sajalah benda mahal. Tak ada makna. Benda mahal dipakai baru nikmati. Kalau benda itu dipakai, benda mahal, kita rasa kenikmatannya. Tak kira lah jam ke, cincin ke, atau pakaian. Kenderaan beli harga tak mahal, 1.5 juta contohnya. Akhir beli, store kat rumah 3 bulan tak pernah keluar. Start engine, kemudian tutup gate, tak keluar. Apa nilainya? Kemahalan itu kita guna pakai untuk urusan-urusan kita dengan dunia macam-macam, kesana ke sini. Oh, terasa. Saya faham macam tu apa yang diungkapkan oleh Asy'arawi. Kata beliau, tak mahalkah kita dalam hidup beragama Allah berikan sabaran sampai tahap kita boleh buat apa Tuhan suruh, cara mudah-mudah je, dan kita boleh tinggal apa Tuhan larang, cara mudah boleh tinggal. Benda Allah larang, kita boleh tinggal cara mudah. Nafsu kita boleh kontrol, syahwat kita boleh kontrol. Apa nak benda Allah larang kita tinggal, padahal benda tu cukup seronok agaknya. Seronok, benda jahat ni seronok tuan-tuan agaknya, tapi kerana sabar kita tak buat. So Allah larang, aku sabar tak buat benda, pada peluang ada. Dan sabar dalam ujian menimpa dalam hidup. Datang ujian macam, tapi kita ada Allah dalam hati, dalam jiwa. Allah Maha Kaya, aku diuji macam mana pun, Allah lebih tahu rahsianya. Ya Allah, ya Tuanku, aku sabar dan ujian yang menimpa, baik apa sekalipun. Tak mahal ke tuan-tuan? Jadi kata Sya'rawi, benarlah kemahalan ataupun mahalnya sesuatu nama sabar itu sesuatu yang bukan milik manusia, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya saya sebutkan tadi, dalam Quran ada ayat yang Allah minta kepadanya. Jadi kalau kita dalam hidup sehari dua, saya masuk juga tuan-tuan, kalau kita nampak macam hilang sabar, mudah saya hilang sabar, macam-macam lah kita ni. Masalah dalam hidup ni macam-macam. Hilang sabar dalam urusan dunia, hilang sabar urusan agama, tak buat tu, tak buat ni, buat benda yang bukan-bukan, marah yang tanpa batasan, maki hamun, tak sabarlah tu. Kita minta pada Allah Azza wa Jalla, merayu pada Allah, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita sambung ayat tu, jangan ambil sepatah aja, sambung, sebab ayat tu satu ayat lengkap, ayat 250 satu ayat, kita gunakanlah secara keseluruhannya. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhanku, limpah atasku kesabaran dan teguhkan telapak kaki aku dalam kebaikan. Itu pun satu doa yang cukup besar. Wa thabbit aqdamana, mana apa? Teguhkan aku punya telapak kaki dalam keadaan baik-baik, dalam keimanan selama-lamanya. Perjalanan kita ke mana kita pergi dalam kebaikan, tak berganjak iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami menang atas orang-orang kufur pada Allah. Jadi ayat ini betul doa tuan-tuan. Yang saya nak hujah tadi ialah ada satu rintihan bentuknya minta Allah beri kesabaran, minta Allah campak kesabaran kepada kita. Jadi secara mudahnya boleh kita faham, antara panduan utama dalam hidup beragama
ialah kita mencari kesabaran dan sabar dan usaha kehidupan. Sebenarnya sabar itu, tuan-tuan, adalah satu pakaian yang begitu bernilai, begitu berharga, kerana kesabaran adalah merupakan pintu bagi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabirun, innama yuwaffa, Allah sebut Al-Quran, Allah akan beri balasan dengan balasan setimpal bagi orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan beri kepada kita dengan bayaran yang besar dengan sebab kita sabar dalam urusan hidup beragama ini. Baik, itu satu. Yang keduanya, dalam ayat 200 tadi, kita debur sikit lagi, masih ada sikit lagi. Wasabiru, tadi Allah sebut kita kena bersabar. Kemudian Allah sebut kali yang kedua benda yang sama, tapi maksud yang agak berbeza sikit, tapi dalam suasana yang sama. Allah kata apa? Wasabiru, dan mohon kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, sabar ini kita minta. Dah sabar kena perkemaskan. Dah sabar kena perkemaskan. Dengan kita perkemah kesabaran, dia akan jadi cahaya dan panduan kepada kehidupan kita. Satu riwayat yang lain yang disebutkan oleh para alim ulama salafun salah kita daripada Yahya bin Mu'adz radhiyallahu rahmatullahi alaih. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini antara para ulama kita yang terkemudian, yang dikenal dengan tasawufnya mereka dalam bab ilmu. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin direkodkan daripada Yahya bin Mu'adz radhiyallahu rahmatullah alaih, dia kata apa? Kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bab sabar ni lagi, mohon kesabaran, iaitu dengan maksud sabiru tadi, mohon kesabaran. Apa kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahmatullahi alaih? Dia kata, dengan kesabaran laluan hidup akan sempurna. Tanpa kesabaran laluan hidup akan punah, akan rosak. Punah, rosak. Apa ni bahasa Arab? Cuma bahasa Arab ni, punah dan rosak, bolehlah, ya. Dengan sabar hidup akan baik, berjaya. Tak sabar akan punah, rosak. Apa kata beliau lagi? Kata beliau, Yahya Razi, Mu'adz Razi, dia kata apa? Maka sabarlah jalan bawa kamu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ini ringkas saja, tapi yang cakap para ulama kita. Betullah disebut riwayat yang lain, satu hari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Allah ujinya dengan satu ujian. Ini riwayatlah disebut dalam beberapa cerita. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, ulama besar ini pada zaman itulah, zaman tabi'in kemudiannya, Allah uji beliau dengan ujian yang agak berat, iaitu ujian apa? Ujian kesihatan. Ujian kesihatan. Sehinggalah satu tahap Allah uji beliau dalam keadaan terlantar, dalam keadaan sakit agak lama tempohnya, dan sampai tahap sakitnya itu menjadikan dia tak mau bercakap, berbicara, tak kenal siapa, tak kenal orang. Tetapi dalam saat dia tak bercakap, tak bersuara, tak kenal orang itu, kedengaran anak orang yang ramai datang ziarah dia, temuni dia, datang ziarah dengan doa macam-macam, barakahnya ada. Mereka sebut, ketika guru kami Yahya Mu'adz Ar-Razi ni sakit dan dia tak bercakap dah, maka tak kenal orang, tanya tak kenal dah, tapi kami kedengaran daripada bibirnya berkumat-kumit, tak ada kalimah yang diucap. Ini cerita, tuan-tuan, cerita dirakam anak muridnya. Kedengaran bibirnya, kalau kami ziarahnya, dia tak kenal siapa, tak bercakap, bahkan tak kenal orang, tak kedengar bibirnya satu kalimah sahaja. Apa dia kalimah yang keluar pada bibirnya? Kalimahnya ialah Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim. Kerana boleh dengar, bibirnya bergerak dalam ucapan kedengaran memuji Allah,
membesarkan Allah dengan segala kepujian dan keagungannya. Takdir Allah mengatasi segala-galanya. Allah pun takdir ni hebat. Satu hari beliau sembuh. Dah mula kenal orang, dah mula bercakap, sembuh. Bila beliau sembuh, anak murid tanya balik, kami sudah beranggapan Tuan Guru ni sudah tidak akan sembuh macam sekarang. Kami beranggapan Tuan Guru kami tak akan menikmati keindahan semacam sekarang. Maknanya sakit akan betul sampai ke mati. Tapi apa kata Habib Azim? Semua tadilah jalan hidup ini bila sabar, Allah akan beri kejayaan. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan, rahsia besar ialah ini ulama lah. Kita tidak ulama ni payah sikit nak faham. Orang alim tuan-tuan, sebab kedekatan dia dengan ilmu tu tinggi, Quran di dada, tasbih tengah sakit, tasbih kedengaran, subhanallah azim wa bihamd. Anak boleh sebut kami kedengaran tu, kedengaran lain tak ada melainkan tasbih tahmid. Ini kelebihan. Maknanya kata beliau kepada muridnya, tidak ada kekuatan aku melainkan aku sabar dengan ujian. Aku kenal hanya Allah Azza wa Jalla. Sekali aku tak boleh bercakap, tak kenal siapa, tapi aku kenal Allah. Tengok tuan-tuan, kenal Allah. Subhanallahil azim wa bihamdih. Itulah kalimah yang ada boleh mendengar daripada dia ketika sakit. Kesabaran itulah menjadi neraca baginya untuk disebutkan tadi, jalan kebaikan. Tanpa sabar, jalan yang akan punah dan musnahkan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam ayat Allah sebut kepada kita punya wasabiru warabit, wasabiru, kamu kena minta kesabaran, kena usaha untuk bersabar. Warabitu, ikatlah hubungan kamu dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ikut kepada tafsiran Al-Quran, panjang rabitu dengan makna apa? Dengan makna di perbatasan dalam jihad. Saya ambil satu kupasan yang simple yang disebutkan Imam Al-Qurtubi dengan dia kata apa? Warabitu dengan makna antara agenda orang beriman yang beruntung berjaya tadi ialah dia melekat. Ar-rabtu ini dengan makna melekat dengan Allah Azza wa Jalla. Batu agenda kita dalam hidup tuan-tuan, puan-puan, kena melekat dengan Allah Azza wa Jalla. Melekat macam mana tu? Ar-rabtu ni apa makna? Makna kita ikat. Ibaratnya kalau tali, ambil dua tali, kita ikat, simpulannya tak boleh nak berpisah. Tarik macam mana pun tak berpisah sebab ikatan tu kuat. Itu ar-rabtu. Maka dengan Allah SWT dalam hubungan ini, ayat ini sebut apa? Agenda Allah beriman adalah ar-rabtu. Sebab itulah kita dalam hidup ini tidak boleh putus hubungan dengan Allah walaupun sedetik sejenak. Nak ikat macam mana tuan-tuan sekalian? Kita tahukah tidak, antara cara yang paling utama, langkah yang paling bijak dalam nak ikat dengan Allah punya hubungan, antaranya apa dia? Bil amali salih, dengan amal salih. Ikatan kita yang paling besar dengan Allah dengan amal salih. Batu ibadat ni tuan-tuan ialah cara mengikat kita dengan Tuhan. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahmatullahi alaihi, tanpa ibadat seorang telah putus hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Tanpa ibadat, amal solat tak ada, orang telah putus hubungan dengan Tuhan. Tapi bila kita buat ibadat, buat amal solat, kita sedang ikat dengan Allah punya hubungan. Keterikatan Allah hanya dengan ibadat, amal solat. Dan makin kuat amal solat kita, makin tercantum ikatan yang rapat, dekat, melekat dengan Allah Azza wa Jalla. Makin banyak ibadat kita, makin sempurna amal solat kita, makin tercantum ikatan yang tak akan putus sama sekali sampai kiamat. Itulah maksud ar-rabt. Di sini Allah sebut warabitu, ikatlah hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tuan-tuan sekalian, amal salah adalah nyawa kita yang paling besar sekali. Man amila salihan min zakarin aw unsa
wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Dalam surah An-Nahl Allah SWT kepada kita, siapa yang buat amal salah, laki perempuan, dengan penuh keimanan, buat sungguh-sungguh dengan keimanan, kami akan berinya hidup yang bahagia, hidup yang tenang dan bahagia, tayyibah. Tenang bahagia macam mana? Dengan maksud yang lebih jauh, Allah makin sayang kepada kita dan kita makin sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau saya sebut di mukadimah tadi, kalau siapa yang masih ingat, contohnya macam sekarang, tempoh sekarang kita sekarang ni, 10 pertama Zulhijjah ini, apa amal kita buat? Apa kata Nabi? Ahabbul a'mali, Allah paling suka, ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ilallah. Amal kita sekarang bulan 10 hari pertama ini, Zulhijjah ini, Allah paling suka mengikat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, peluang keemasan untuk ikat Allah ini peluang yang terbuka. Kerajinan, kemahuan, kesungguhan kita dalam bab ibadat dan amal salah ini, rupa-rupanya kita akan ikat hubungan yang tak akan putus walaupun sedetik, sesaat, melainkan dia berkekalan sampai bila? Sampai kita meninggal, sampai hari akhirat, sampai kiamat insya-Allah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wattaqullah. Dari orang mukmin yang mesti disertai dengan sabar tadi, dengan ikat tadi, apa dia? Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isu takwa ini saya tak nak bincang, kita dah faham secara mudahnya. Takwa dengan mana agak mudah saja. Takwa dalam agama secara mudahnya ialah fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Buat apa Tuhan suruh, tinggal yang dilarang, itu takwa. Kata Allah Azza wa Jalla, la'allakum tuflihun, kamu akan mendapat kejayaan dan kemenangan. Akhirnya kejayaan kemenangan kepada kita. Rekodkan tuan-tuan dalam minda kita semua, kejayaan bagaimana yang paling besar dalam hidup ini. Dalam urusan dunia, kejayaan kita mungkin pelbagai. Kalau keluarga kita, anak-anak berjaya semua 10 orang, itulah kita punya nikmat sebuah kejayaan dalam kehidupan dunia. Kita dapat rezeki yang banyak, dulu kita berada kesempitan hidup, sekarang dah mewah, mungkin itu kejayaan kita, kita menikmati, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Itu dunia. Kita dulu tak ada pangkat, sekarang berpangkat besar, mungkin itu waktu kejayaan kita, kita nikmati, betul. Tetap ingat, la'allakum tuflihun dalam kacamata agama, tolong rekod dalam hati kita semua, balik pada ayat Al-Quranul Karim. Al-Baqarah juga. Ayat berapa? Selepas ayat 200 ini, kita akan bertemu dengan, saya tuan-tuan tadi sebut Al-Baqarah 200 kan? Saya silap sebenarnya. Ali Imran 200. Saya jadi macam tu pagi ni. Sorry ya. Saya boleh betulkan balik belum habis ceramah. Sorry. Ali Imran 200. Tadi Al-Baqarah 250 doa. Ya. Saya minta maaf kerana mungkin tersilap pandang tadi. Itulah manusia, tak pernah tak buat silap. Baik, saya ulang balik, saya betulkan balik. Ali Imran 200, ayat yang kita baca sekarang ini. Kejayaan yang paling utama dalam hidup beragama kita. Kalau urusan dunia macam-macam kita boleh sebut. Anak kita berjaya semua 10 orang. Oh, nikmat rezeki saya besar, Ustaz. Kita dapat pangkat yang paling tinggi dalam negara. Oh, saya rasa selesa hidup sebab saya dapat apa saya nak. Betul. Tapi dalam agama, tuan-tuan, rekod dalam minda kita, kejayaan yang paling besar ada dalam Al-Baqarah ayat 202, 201. Apa dia? Semua kita baca itu. Al-Baqarah ayat 202, apa kata Allah Azza wa Jalla? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahu Akbar. Kejayaan kita yang paling utama sekali dalam dari orang beriman
ialah penghujungnya neraka tak sentuh kita. Wa qina azaban nar. Allahu Akbar. Inilah kejayaan utama bagi orang beriman. Datanglah kejayaan macam mana, urusan dunia, urusan macam mana, tak boleh menandingi kejayaan paling besar sekali, iaitulah waqina azaban nar. Ya Tuhan kami, hindarkan kami daripada azab api neraka. Itu yang menjadi tema kejayaan kita semua yang kita nak capai sebenarnya. Waqina azaban nar. Jauhkan kami dari azab api neraka yang membakar-bakar. Wallahu alam. Persoalan balik tadi Ali Imran 200 ya. Saya silap tadi, awal dah silap dah. Saya betulkan, balik sempat betulkan. Kalau tidak, ini satu jenayah besar saya ni. Ya, ceramah live tapi sebut salah surah, bukan salah ayat. Ayat betul, sebut salah surah. Ali Imran 200. Maka pada pagi tuan-tuan, jadikan ayat kita baca sebagai sempadan dalam urusan hidup kita. Mudah-mudahan Allah tidak akan mengecewakan kita, bahkan lebih kita peluang dan ruang hidup yang penuh dengan kemuliaan, kebaikan, keberkatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan dan kejayaan yang kemuncaknya waqina adzaban nar. Allah jauhkan pada api neraka Allah membakar-bakar. Wallahu alam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu Ghafur Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu hidayah, wat-tuqa dan taqwa, wal afafa marwah yang terpelihara, wal ghina kekayaan harta benda. Allah menawwir qulubana bil iman, cahayakan hati kami dengan keimanan. Allahumma a'inna ala zikrika, tolonglah kami ya Allah untuk kami ingat kepadamu, wa syukrika dan syukur kepadamu, wa husna ibadatika dan elok sempurna ibadat kami kepadamu ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, dalam iman, wa amitna bil iman dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, golongkan kami nanti ke dalam syurgamu bersama golongan orang-orang baik di kalangan kami. Allahumma rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, berikan kami kesabaran dalam urusan hidup seharian kami. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahkan urusan amal dan agama kami, ilmu dan amal kami. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami, kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami berkecil hingga dewasanya kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami, wa qina azaban nar, dan berikanlah kepada kami untuk kejayaan kami yang paling besar sekali, jauhkan kami dari api neraka yang membakar-bakar. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.